Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Selangor bagi modul pintas. Terlihat soalan pertama itu soalan nombor 11A. Dia ada satu menunjukkan rekod bilangan soalan matematik yang dijawab oleh murid-murid dalam kelas 5D5. Hitung mean dan variance bagi bilangan soalan yang dijawab. Untuk mendapatkan nilai mean dan juga nilai variance, kita akan gunakan rumus yang telah pun dibekalkan pada bahagian rumus iaitu statistik dan kebarangkalian. Untuk rumus nombor 2 iaitu mean. Mean adalah X bar sama dengan sigma Fx per dengan F. Sebabkan ini adalah data terkumpul, jadi kita gunakan rumus ini. F adalah frekuensi, itu kekerapan, dan X adalah titik tengah. Kalau di sini kita tak ada titik tengah, jadi kita ada bilangan. Kita ada bilangan soalan. Jadi kita akan ambil yang pertama iaitu F yang pertama bilangan murid 10 darabkan dengan 1 tambah 8 darab 2 tambah 7 darab 3 kemudian 5 darab dengan 4 tambah 3 darab dengan 5 tambah 3 darab dengan 6 dan tambah 2 darab dengan 7. Dan kita akan bahagikan dengan jumlah kekerapan yang ada, jadi kita tambah 10 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 2 di sini. Jadi kita akan dapat di sini adalah 38. Jadi kita bahagi dengan 38. Kemudian kita akan menggunakan kalkulator menggunakan fungsi statistik. Jadi di sini sebelum kita dapat jawapan, kita akan tulis dulu untuk mendapatkan nilai variance. Kita guna rumus variance iaitu sigma sama dengan sigma Fx kita kuasa 2 bahagi dengan F juga. Kemudian tolak dengan X bar kuasa 2. Rumus ini sama macam dengan rumus mean, variance, kita akan gunakan kuasa 2. Jadi kita akan tulis langkah pengiraan dia iaitu 10 darab dengan 1. Kali ini kita kuasa 2. Dia sama saja dengan mean tadi. 8, 2 kuasa 2 tambah 7 darab 3 kita kuasa 2 kan. 5, 4 kuasa 2 tambah 3, 5 kuasa 2 tambah 3, 6 kuasa 2 tambah 2, 7 kuasa 2 per dengan 38. Kemudian kita tolakkan dengan mean. Tapi yang tadi kita tak dapat lagi nilai mean. Kemudian kita akan gunakan kalkulator untuk dapatkan kedua-dua nilai ini serentak. Baiklah, langkah pertama kita tekan shift, kemudian kita tekan menu, kita masuk dalam setup, kemudian kita tekan anak panah bawah, kemudian kita tekan 3 iaitu statistik. Di sini kita akan onkan frekuensinya. Kita tekan 1. Jadi kita telah on frekuensinya. Seterusnya kita masuk menu. Kemudian kita tekan nombor 6. Di sini kita pilih nombor 1 untuk one variable. Di sini kita ada dua lajur iaitu X dengan frekuensi. Pertama sekali kita akan masukkan lajur yang pertama iaitu X. X di sini adalah bilangan soalan. Itu 1 sama dengan, kemudian tekan 2 sama dengan 3 sama dengan 4 sama dengan 5 sama dengan 6 sama dengan 7 sama dengan. Kemudian kita pergi pula ke lajur yang kedua iaitu lajur frekuensi. Kita akan masukkan frekuensi yang pertama itu 10 di sini. Kita tekan sama dengan dan seterusnya 8 sama dengan 7 sama dengan 5 sama dengan 3 sama dengan 3 sekali lagi sama dengan, kemudian 2 sama dengan. Okay, sekarang kita dah habis masukkan kedua-dua lajur ini. Kemudian kita, untuk dapatkan jawapan, kita tekan option, kemudian kita tekan 3. Yang pertama adalah mean ataupun X bar. X bar berada pada baris pertama, iaitu jawapan kita di sini adalah 3. Nombor 1 kita tadi untuk mendapatkan nilai mean adalah 3. Jadi di sini untuk mendapatkan variance, kita tolak dengan 3 kuasa 2 di sini. Kita sambung langkah pengiraan kita untuk variance. Kemudian di sini pun dah ada variance, iaitu kita lihat pada baris keempat. Jadi jawapan kita adalah 3.26. 3. Kita ambil 3 titik perpuluhan. Baiklah, selanjutnya kita lihat soalan B1 Roman.
Jadual 2 pada ruang jawapan menunjukkan jadual kekerapan masa dalam minit bagi 30 orang murid yang menonton video pembelajaran di YouTube pada waktu petang. Lengkapkan jadual 2 di ruang jawapan pada halaman 20. Untuk soalan B ni adalah soalan yang berbeza daripada soalan A tadi. Tadi data lain dan soalan B ini pun pula data lain pula. Kita lihat pada ruangan jawapan kita ada jadual kekerapan. Jadi kita akan isi bahagian kekerapan longgokan dan juga sempadan atas. Kekerapan longgokan ini adalah kekerapan yang kita tambah merentas kelas. Kelas pertama ada 5, jadi kekerapan ada 5. Kemudian kelas kedua ada 4, jadi kita tambah. Dengan kekerapan pertama tadi, kita dapat 9. Seterusnya, kelas yang ketiga kita ada 8, tambah lagi, kita dapat 17. Kemudian seterusnya kita tambah dengan 6, kita dapat 23. Kemudian 23 kita tambah lagi dengan 4, 27 dan kita tambah lagi dengan 3, kita dapat 30. Kemudian untuk mendapatkan sempadan atas. Untuk mendapatkan sempadan atas, kita akan tengok pada had atas bagi setiap kelas. Untuk kelas pertama, had atasnya 20. Jadi kita akan tambah 0.5 kepada setiap had atas. Jadi kita akan dapat 20.5. Kat sini 40.5, 60.5, 80.5, 100.5, 120.5. Seterusnya kita lihat soalan B2 Roman. Untuk caraian soalan ini, guna kertas graf yang disediakan. Dengan menggunakan 2 cm kepada 20 minit pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 orang murid pada paksi mencancang. Lukis histogram longgokan berdasarkan data tersebut. Untuk paksi mengufuk, kita akan menggunakan sempadan atas dan untuk paksi mencancang, kita akan gunakan kekerapan longgokan. Langkah pertama kita adalah kita akan melukis paksi mengufuk dan paksi mencancang berdasarkan kepada skala yang telah pun diberi. Kemudian seterusnya kita akan lukis graf kita berdasarkan kekerapan longgokan yang diberi seperti ini. Ini jawapan akhir kita untuk soalan B2 Roman. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita dapatkan nilai min. Langkah pengiraan terdapat 1 markah. Jawapan akhir 1 lagi markah. Dan untuk varian, langkah pengiraan terdapat 2 markah. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya, bahagian B1 Roman. Kita melengkapkan kekerapan longgokan dengan semua nilai yang betul. Terdapat 1 markah. Kemudian kita lengkapkan pula sempadan atas dengan semua nilai yang betul, kita akan dapat 1 lagi markah. Seterusnya soalan B2 Roman, iaitu kita melukis histogram longgokan, paksi mengufuk dan mencancang yang seragam, terdapat 1 markah. Kemudian kita plotkan graf kita dengan nilai yang betul kesemuanya, kita akan dapat 2 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 12. Raja 7 menunjukkan sebuah gabungan pepeja yang terdiri daripada 2 prisma tegak masing-masing bertapak ABCD dan CKGH. Diberi bahawa H adalah titik tengah CB dan FG sama dengan 2. Lukis dengan skala penuh pelan pepejal itu, kemudian dongakkan sisi gabungan pepejal itu sebagaimana dilihat dari X. Pelan adalah pandangan dari atas. Dan satu lagi, pandangan dari X. Dan di sini diberi maklumat berkenaan dengan ukurannya. Jadi di sini FG adalah 2. Kemudian H itu adalah titik tengah, jadi di sini 3, 3. Kemudian panjang ataupun tinggi GC adalah jadi 5. Sebab keseluruhan ini adalah 7. Jadi pertama sekali kita akan lukis pandangan pelan. Kalau kita lihat bongkah ini daripada pandangan atas, kita akan nampak seperti ini. Kita ada 2 bentuk segi 4 tepat. Jadi kita akan lukis 2 segi 4 tepat ini. Pertama sekali kita lukis garis AB di mana panjangnya adalah 3. Kemudian garis BC 6. Kemudian CD 3. Kemudian DA 6. Kemudian satu lagi segi 4 tepat, iaitu
HC panjangnya 7, kemudian JK panjang dia 3 juga, kemudian yang last sekali KC panjang dia adalah 7. Ini adalah jawapan kita untuk soalan A. Selanjutnya soalan B, apabila kita lihat dari pandangan X. Apabila kita lihat daripada pandangan X, kita akan nampak dua segitiga di sini. Kemudian kalau kita mampatkan, kita akan jadi seperti ini. Jadi kita akan lukis segitiga seperti ini, ada dua segitiga, dan kalau kita lihat garis GH itu, dia merupakan garis yang terlindung sebab kita pandang dari X. Jadi kita akan lukis seperti ini, iaitu tinggi DE 7, kemudian tapaknya DA 6, kemudian untuk garis condong kita terus sambung, iaitu garis EA sini, dan satu lagi garis GH, kita akan buat garis putus-putus seperti ini, di mana tingginya adalah 5 dan tapaknya adalah 3. Ini jawapan kita untuk soalan B. Kemudian kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita lukis dengan ukuran yang betul dan bentuk yang betul, kita akan dapat 4 markah. Kemudian untuk soalan B, kita lukis dengan betul, bentuk yang betul dan ukuran yang betul, kita akan dapat 5 markah. Untuk soalan ini, kita akan dapat 9 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang ketiga, soalan bernombor 13A. Diberi metrik P sama dengan 3, negatif 2, 4K. Hitung nilai K jika metrik P tidak mempunyai metrik songsang. Jadi di sini dia berkaitan dengan metrik songsang. Jadi metrik songsang rumusnya adalah 1 per AD tolak BC. Apabila dikata tidak mempunyai metrik songsang, ini bermaksud AD tolak BC ini kena samakan dengan sifar. Disebabkan 1 bahagi sifar adalah error ataupun infinity. Jadi kita akan ambil AD tolak BC sama dengan sifar. Jadi di sini ini adalah nilai A, B, C, D. Jadi 3 adalah A, negatif 2 adalah B, 4 adalah C dan K adalah D. Di mana A adalah 3 darab dengan K tolak dengan B iaitu negatif 2 darab dengan 4 sama dengan sifar. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapan K sama dengan negatif 8 per 3. Selanjutnya kita lihat soalan B. Nisa Dahani pergi ke gerai cenderamata untuk membeli kad ucapan dan reban untuk sambutan Hari Guru. Nisa beli 6 keping kad dan 4 gulung reban. Hani 2 keping kad, 3 gulung reban. Masing-masing dengan harga 11 dan 6 ringgit. Dengan menggunakan kaedah metrik, hitung harga sekeping kad ucapan dan harga segulung reban. Untuk soalan ini kita akan tulis dua persamaan linear, iaitu satu Lisa dan satu lagi Hani. Di Lisa ada 6 keping kad dan 4 gulung reban, harga RM11. Jadi kita akan tulis 6X tambah 4Y sama dengan 11. Kemudian untuk Hani, 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kemudian kita akan tulis dalam bentuk matriks. Jadi kita akan tulis 6, 4, 2, 3 darab dengan XY sama dengan 11, 6. Kemudian untuk dapatkan XY, kita akan gunakan rumus songsang. Kita akan songsangkan matriks 6, 4, 2, 3 ni, iaitu 1 kita perkan dengan A tolak D, 6, 3 tolak 4 darab 2, kemudian A dengan D bertukar tempat, 3 di atas, 6 di bawah. Kemudian B kita akan letak tanda negatif jadi negatif 4, C juga letak tanda negatif jadi negatif 2, dan darab dengan 11, 6. Seterusnya kita akan menggunakan kalkulator. Kita akan tekan menu, kemudian kita tekan A dan kita ambil simultaneous equation, kemudian unknown kita tekan 2. Kita masukkan persamaan pertama, 6 sama dengan 4 sama dengan 11 sama dengan. Kemudian 2 sama dengan 3 sama dengan 6 sama dengan. Untuk dapatkan jawapan, ditekan sama dengan, kita dapat X sama dengan 9 per 10, kemudian tukar kepada bentuk perpuluhan, kita dapat 0.9. Kemudian untuk dapat nilai Y, tekan lagi sama dengan, kita dapat 7 per 5, kita tekan dalam bentuk perpuluhan, kita akan dapat 1/4.
Jadi harga untuk kad 90 sen dan harga untuk ribbon RM1.40. Seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B, kita menerbitkan persamaan linear. Masing-masing di sini kita akan dapat 1 markah 1 markah. Kemudian tertukar kepada bentuk matrik 1 markah. Kita menggunakan matrik songsang 1 markah dan jawapan akhir masing-masing 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 8 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 14A. Aisar ingin membina sangkar anak kucing. Data rentas sangkar berbentuk segi 4 tepat, lebar X meter, panjang 4X meter. Jika L mewakili luas kerata rentas sangkar itu, ungkapkan L dalam sebutan X. Jadi di sini kita kena dapatkan luas lah. L itu panjang darab lebar, diberi X dengan 4X. Jadi kita ambil X darab dengan 4X. Itu X darab dengan 4X, kita akan dapat 4X kuasa 2. Untuk soalan yang seterusnya, B. Berdasarkan jawapan daripada 14A, lengkapkan jadual 3 di ruang jawapan pada halaman 28 bagi fungsi L di antara 0 sehingga 5. Kita lihat pada ruangan jawapan kita ada 2 kawasan ruang kosong. Kita akan gunakan jawapan yang terdapat pada A, iaitu L sama dengan 4X kuasa 2. Jadi kita gantikan X ini sama dengan 3, kita akan dapat L 36. Kemudian kita ganti pula X dengan 5 dan kita dapat L sama dengan 100. Seterusnya soalan bahagian C. Untuk cara soalan ini, guna kertas graf yang disediakan. Berdasarkan jawapan daripada 14B dan menggunakan skala 2 cm kepada 1 meter pada paksi X dan 2 cm kepada 10 unit pada paksi Y. Lukis graf bagi X antara 0 sehingga 5. Pertama sekali, seperti biasa, kita akan lukis paksi X dan juga paksi Y yang seragam berdasarkan kepada skala yang telah pun diberi. Kemudian seterusnya, kita akan plotkan titik-titik yang diberi dan kita dapat seperti ini. Kemudian langkah seterusnya, kita sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lengkung yang licin. Pastikan mengenai semua titik seperti ini. Jadi ini jawapan kita untuk soalan C. Untuk soalan D, daripada graf di 14C, cari luas kerata rentas sangkar anak kucing apabila lebarnya 4.3 meter. Kita lihat pada kedudukan 4.3 pada paksi X, di sini kita buat unjuran. Kemudian kita dapatkan nilainya adalah di sini 73. Jadi jawapan kita adalah 73. Kemudian untuk D2 Roman, luas kerata rentas sangkar anak kucing jika Aisar menggunakan 50 meter panjang dawai pagar untuk membuat kerata rentas sangkar itu. Kali ini kita akan lihat pada paksi Y 50. Kemudian kita unjurkan dan kita akan dapat nilainya adalah 3.6. Jawapan kita adalah 3.6. Dan seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita akan dapat 1 markah untuk kedua-dua jawapan yang betul. Kemudian untuk soalan C, kita melukis graf. Paksi yang seragam X dan Y, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita plot dengan titik yang betul untuk kesemua titik, kita dapat 2 markah. Dan 1 garis yang menghubungkan ke semua titik-titik itu, kita dapat 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan D, 1 Roman 1 markah dan 2 Roman 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 15A. Ajar 8 menunjukkan kedudukan bagi tapak gerai jualan dalam satu karnival yang dijalankan di SMK Sinar Bestari. Akil telah menyusun tapak gerai jualan menggunakan konsep transformasi. Tapak gerai jualan sisi 4Q adalah imej bagi tapak gerai jualan sisi 4P di bawah transformasi X. Di Q adalah imej dan P adalah objek.
di bawah satu transformasi X. Manakala tapak gerai jualan CC4R adalah image bagi tapak gerai jualan CC4Q di bawah transformasi Y. Okay, kali ini Q adalah objek kepada R. Ni objek, ni image. Jadi P adalah objek kepada Q. Jadi kita kena tentukan apa itu X dan apa itu Y. Kita lihat yang pertama itu X, P objek, Q image. Ini kita lihat dia merupakan pantulan. Pantulan pada paksi Y di sini. Di tengah-tengah adalah paksi Y. Jadi kita boleh tulis pantulan pada paksi Y. Seterusnya untuk Y, Q adalah objek, R adalah image. Dan kalau kita lihat di sini, kedudukannya, dia adalah transformasi putaran, lawan arah jam. Kemudian pusatnya kita akan tentukan adalah berada di sini. Kalau kita ambil dua bucu yang sepadan, contoh bucu ini, sepadan dengan bucu ini, kita sambung dan bentuk 90 darjah. Jadi jawapan kita untuk Y adalah putaran 90 darjah, lawan arah jam pusat 44. Dalam seterusnya kita lihat soalan B. Sebuah papan tanda M telah diletakkan satu sudut di tapak gerai jualan tersebut. Diberi transformasi T adalah translasi negatif 96, V putaran 180, pusat negatif 15, W pantulan pada garis Y sama dengan X. Tentukan image bagi papan tanda M tersebut di bawah gabungan transformasi berikut, iaitu VT dan juga VW. Kita lihat balik pada rajah, iaitu M, kedudukannya adalah pada 82. Jadi kita akan tulis kedudukan asal untuk M adalah 82. Kemudian kita akan melakukan transformasi T terlebih dahulu, diikuti dengan transformasi V. Jadi translasi T adalah translasi negatif 96. Jadi kita gerak 9 ke kiri, 6 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kat sini kita akan dapat image yang pertama adalah negatif 1, 8. Kemudian kita akan buat V pula, di mana V adalah putaran 180 pada pusat negatif 15. Kita tandakan pusat terlebih dahulu. Negatif 15 itu berada di sini. Jadi objek kita tadi berada di sini. Kalau putaran 180 darjah bermaksud dia adalah satu garis lurus. Jadi kita akan buat di sini 3 garis lurus. Ini akan terhasil di sini. Dah 180. Ini 180. Jadi jawapan kita akan terbentuk di sini. Di mana koordinatnya adalah negatif 1, 2. Kemudian untuk soalan 2, masih lagi M, iaitu 82. Kali ini kita akan buat W dulu. Kemudian diikuti dengan V. W di sini adalah pantulan pada garis Y sama dengan X. Jadi di manakah garis Y sama dengan X? Bagi garis Y sama dengan X, dia merupakan garis pembahagi sama antara paksi X dan paksi Y. Yang ini adalah garis X sama dengan Y. Objek kita adalah M. Kita akan buat pantulan. Pantulan di mana objek ke garis pantulan sama jarak dengan image ke garis pantulan. Ini kita akan kira 1, 2, 3. 3. Kemudian 1, 2, 3. Jadi kita akan dapat di sini. Ini adalah image kita. Koordinatnya adalah 2, 8. Kemudian kita buat pula V, iaitu putaran 180. Pusat yang sama tadi di sini. Tersambung ke pusat. Untuk 180, dia akan bentuk satu garis lurus. Jadi jarak objek ke pusat 3 unit berpenjuru. Jadi kita buat 3 lagi unit berpenjuru di sini. Ini jawapan kita adalah negatif 4, 2. Seterusnya soalan C. Tentukan sama ada tapak gerai jualan P dan Q adalah kongruent atau tidak. Berikan justifikasi anda. Jadi kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan kongruent. Kongruent adalah bentuk yang sama dan saiz yang sama. Kita lihat P dengan Q di sini. P dengan Q mempunyai bentuk yang sama dan saiz yang sama. Jadi jawapan kita untuk soalan ini adalah dia adalah kongruent. Justifikasinya kerana bentuk dan saiz sama.
Kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita nyatakan pantulan pada paksi Y, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk Y, kita nyatakan putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat nampak 4, kita akan dapat 3 markah. Dan seterusnya untuk soalan B, 1 Roman, kita akan dapat 2 markah, B 2 Roman, 2 markah lagi. Kemudian untuk soalan C, kongruent, kemudian kita beri justifikasi, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Kita teruskan lagi, kali ini kita masuk pada bahagian C, di mana kita wajib jawab satu soalan saja dalam bahagian ini. Kita lihat soalan yang pertama untuk soalan C. Untuk bahagian C, soalan nombor 16. Puan Linda mengadakan jamuan rumah terbuka sempena Hari Raya Aidilfitri. Awal Hari Raya dia. Soalan A, graf tata arah dan berpemberat dalam Raja 9 menunjukkan satu rangkaian jalan raya yang menghubungkan rumah Encik Sami, sebuah stesen minyak, dan rumah Puan Linda. Setiap pemberat menunjukkan jarak dalam kilometer antara dua lokasi. Encik Sami ingin memandu kereta dari rumahnya ke rumah Puan Linda bersama-sama Encik Lim yang akan menunggunya di stesen minyak. Encik Sami memandu di sepanjang laluan terpendek dan keseluruhan perjalanannya mengambil masa 30 minit. Ini soalan 1 Roman, lukis satu subgraf berpemberat minimum dari rumah Encik Sami ke rumah Puan Linda. Kita lihat rajah kita. Rumah Encik Sami berada di sini, dia akan pergi ke rumah Puan Linda. Tetapi dia kena lalu stesen minyak. Jadi kita pilih mana laluan yang paling dekat. Kalau kita lihat di sini, kita dah boleh nampak dah laluan yang paling dekat. Dia agak mudah untuk kita teka. Dia akan lalu pada 4 km jalan pertama, kemudian dia akan pergi ke stesen minyak 8, kemudian dia terus 11 km, kemudian 4 km dan 4 km. Jadi di sini kita akan lukis subgrafnya seperti ini pada ruangan jawapan. Dia mula daripada rumahnya, kemudian pergi dengan jarak 4, kemudian dia ke stesen minyak jarak 8, kemudian dia turun 11, dan dia terus 4 dan sampai ke destinasi 4. Dan kalau kita kira di sini jaraknya adalah 30 km. Dan seterusnya kita lihat soalan yang soalan 2 Roman. Hitung laju purata dalam kilometer per jam kereta Encik Sami untuk sepanjang perjalanan. Kita akan dapatkan laju. Laju adalah jarak bahagi dengan masa. Jarak kat sini adalah 30 km. Masa yang diberi tadi adalah 30 minit. Minit itu kita akan tukarkan kepada jam. Jadi kita ambil 30 per dengan 30 per 60. Jadi kita akan dapat 60 km per jam. Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan A1 Roman, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan A2 Roman, langkah pengiraan ni kita akan dapat 2 markah. Jawapan akhir 1 lagi markah. Dan untuk soalan A ni kita akan dapat 5 markah. Seterusnya kita lihat soalan B. Puan Linda menjemput 120 orang tetamu semasa jamuan rumah terbuka. Dia menyediakan bekas air berbentuk silinder dan gelas berbentuk kon seperti yang ditunjukkan dalam Raja 10. Sekiranya setiap tetamu mengisi minuman sebanyak 5 kali, adakah isi padu air dalam bekas itu mencukupi untuk menampung semua keperluan itu? Buktikan dengan pengiraan. Dalam soalan ini, kita akan kira isi padu bekas silinder dan juga isi padu gelas. Langkah pertama kita kira isi padu silinder terlebih dahulu menggunakan rumus pi J kuasa 2T. Pi adalah 22/7 kali dengan J di sini. Kita bahagi 40 ni dengan 2, kita dapat 20. Kita kuasa 2kan dan darab dengan tinggi bekas adalah 50 cm. Dan kita tekan kalkulator, kita akan dapat 62,857 1/7. Ini adalah isi padu bagi bekas silinder. Kemudian kita dapatkan pula isi padu bagi gelas yang berbentuk kon. Jadi kita guna rumus kon 1/3 pi J kuasa 2T. Kita lihat di sini, diameter 7, jadi J adalah 3/5. Dan tinggi adalah 9. Dan kita akan dapat 231/2. Kemudian, tetamu akan mengisi sebanyak 5 kali
Ini untuk satu gelas. Kemudian kita akan darabkan dengan 5, iaitu 231/2 ni dengan 5. Kemudian kita ada 120 orang tetamu. Darab pula dengan 120 orang. Dan kita akan dapat jumlah isi padu keseluruhan adalah 69,300. Dan kalau kita lihat di sini, isi padu bekas hanyalah 62,000 berbanding dengan isi padu keseluruhan tetamu yang diperlukan adalah 69,000. Jadi kita boleh tulis 62,857 1/7 ni adalah kurang daripada 69,300. Ini bermaksud minuman itu tidak mencukupi. Kemudian kita lihat dari segi pemberian markah. Kita mendapatkan isi padu silinder 1 markah, kemudian isi padu kun 1 markah, kemudian kita dapatkan isi padu keseluruhan air minuman 1 lagi markah. Kemudian kita menulis bahawa isi padu bekas silinder adalah kurang daripada isi padu gelas 120 orang tetamu 1 markah, dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk pecahan soalan ini. Teruskan lagi dengan melihat soalan C. Selepas makan, Encik Sami berkongsi sekotak coklat dengan Encik Lim sebagai pencuci mulut. Kotak coklat itu mengandungi 3 coklat gelap dan 5 coklat putih. Encik Sami mengambil 1 coklat secara rawak dari kotak itu dan memakannya. Kemudian Encik Lim mengambil 1 kotak coklat secara rawak dari kotak itu juga. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua coklat yang mereka pilih adalah sama warna. Tuliskan jawapan dalam bentuk pecahan termudah. Secara keseluruhan, dia ada 8 keping coklat di dalam kotak tersebut. Jadi kita akan dapatkan kebarangkalian warna yang sama. Sama ada mereka akan dapat gelap dan gelap atau putih dan putih. Kita lihat gelap ada 3. Kalau pilihan pertama dapat gelap, kebarangkaliannya adalah 3/8. Kemudian sekali lagi dapat gelap, dia akan dapat 2/7. Jadi kita akan darab. Ataupun putih dan putih. Putih ada 5, jadi 5/8. Kemudian yang kedua dia akan jadi 4/7. Kemudian kedua-dua pilihan ini kita akan tambah. Kemudian kita akan terus tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapannya adalah 13/28. Dari segi pemberian markah, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah, jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah bagi pecahan soalan ini. Seterusnya terlihat soalan D. Daripada 120 orang tetamu yang menghadiri jamuan rumah terbuka di rumah Puan Linda, nisbah asal jumlah kanak-kanak kepada jumlah orang dewasa ialah K nisbah 3. Selepas 4 orang kanak-kanak dan 6 orang dewasa pulang ke rumah, nisbah jumlah kanak-kanak kepada jumlah orang dewasa adalah kekal sama. Soalan 1 Roman, hitung nilai K. Kita lihat di sini, nisbah asal adalah K nisbah 3. Kemudian 4 orang kanak-kanak dan 6 orang dewasa pulang, iaitu 4 nisbah 6. Kemudian nisbahnya kekal sama. Kanak-kanak kepada dewasa yang pulang adalah 4 nisbah 6. Dan nisbah ini sebenarnya adalah sama dengan nisbah asal. Dan kalau kita lihat di sini, 3 menjadi 6, K jadi 4. Secara kasarnya kita dapat lihat 3 didarabkan dengan 2 jadi 6. Jadi K diharapkan dengan 2 jadi 4. Jadi nilai K di sini sama dengan 2. Kemudian untuk soalan 2 Roman, bilangan asal kanak-kanak yang menghadiri jamuan rumah terbuka. Secara keseluruhan kita ada 120 orang. Kemudian nisbahnya adalah 2 nisbah 3. Dapat nilai K tadi adalah 2, jadi 2 nisbah 3. Jadi untuk mendapatkan bilangan kanak-kanak, kita akan ambil bilangan keseluruhan, bahagi dengan pecahan nisbah, 2 tambah 3 dapat 5. Kemudian terdarabkan dengan nisbah kanak-kanak ada 2, darab dengan 2. Kemudian ditekan kalkulator, kita dapat 48 orang. Dan dari segi pemberian markah,
Soalan D1 Roman 1 markah dan soalan D2 Roman kita dapat 1 lagi markah. Untuk pecahan soalan ini kita dapat 2 markah. Dan secara keseluruhan soalan ini kita akan dapat 15 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang kedua, itu soalan nombor 17. Encik Lee menjalankan satu soal selidik tentang penggunaan alat teknologi oleh murid-muridnya semasa kelas dalam talian pada bulan Januari. Jada 4 menunjukkan hasil soal selidik. Soalan A1 Roman, lukis satu gambar rajah van untuk menunjukkan hubungan antara ketiga-tiga alat teknologi yang dinyatakan di jadual 4. Anda mesti menggunakan huruf H untuk telefon bimbit, L untuk komputer riba dan T untuk tablet. Jadi mari kita lihat datanya di sini. Telefon bimbit kita guna sebagai H, ada 60 orang. Komputer riba L 40, tablet T ada 30. Kemudian seterusnya telefon bimbit dan komputer riba. Maknanya murid itu ada telefon bimbit dan komputer riba serentak. Jadi operasi setnya adalah persilangan, iaitu H bersilang dengan L, ada 15 orang. Kemudian komputer riba dan tablet, iaitu L persilangan T, ada 10. Telefon bimbit dan tablet H persilangan T. Kemudian telefon bimbit, komputer riba dan tablet, ketiga-tiganya ada serentak. Jadi H persilangan L persilangan T, ada seorang. Jadi di sini kita akan melukis gambar rajah van. Kita dapati ada seorang murid yang ada ketiga-tiga. Jadi kita ada 3 set H, L dengan T. Kita akan lukis ketiga-tiga set ini saling bertindak pada satu tempat. Jadi selalunya kita akan menggunakan bentuk bulat. Kita akan membulat 3 bulat macam ni. Dan ketiga-tiga bulat ini dia mesti bertindan 3. Di mana tengah-tengah ni adalah satu, seorang saja yang ada ketiga-tiga gadget tersebut. H, L dan juga T. Untuk melengkapkan rajah ini, kita kena dapatkan bilangan yang hasil gabungan terlebih dahulu. Lihat balik. H persilangan L kita ada 15. Kita lihat di sini, H dengan L mesti 15. Masuk di sini akan jadi 14. Sebab dah ada 1 di sini, jadi 15 juga. Seterusnya, L persilangan T ada 10. Lihat, L dengan T ada 10, sini jadi 9. Kemudian, H persilangan T ada 5. Jadi kat sini ada 4 saja. Seterusnya kita akan masukkan pula nilai tunggal, iaitu ada H saja, ada L saja dan ada T saja. Kita lihat untuk H secara keseluruhan ada 60 orang. Kita lihat di sini. Kita ambil 60, tolak dengan 14, tolak 1 dan tolak dengan 4. Dia dapat 41. Kemudian untuk L pula ada 40 orang. Jadi 40 tolak dengan 14, tolak 1, tolak 9, dah dapat 16. Kemudian untuk T pula, kita ada 30 orang. 30 tolak dengan 9, tolak 1, tolak 4, dah dapat 16. Jadi ini jawapan kita untuk soalan A1 Roman. Kemudian untuk 2 Roman, seterusnya hitung jumlah bilangan murid yang menggunakan sekurang-kurangnya 2 alat teknologi semasa kelas dalam talian. Kita kunci di sini sekurang-kurangnya 2 alat teknologi. Jadi kita akan pilih yang ada 2 dan juga yang ada 3. Jadi kat sini kita akan tambah secara keseluruhannya di sini. Kita ambil 14 tambah 4 tambah 9, kemudian kita tambah 1. Mana seorang ada 3 alat. Dan kita akan dapat 28. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita melukis gambar rajah van dengan betul, kita dapat 2 markah. Kemudian untuk 2 Roman, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk pecahan soalan ini 3 markah. Seterusnya soalan B. Helen merupakan seorang murid Cikgu Lee. Tablet Helen sudah rosak dan tidak dapat mengikuti kelas dalam talian Cikgu Lee. Ibu Helen bercadang membeli sebuah tablet untuk Helen.
Bahagian 11 menunjukkan harga bagi dua buah tablet yang berspesifikasi sama dalam dua asas nombor berbeza yang ditawarkan kepada Ibu Helen. Tentukan tablet mana yang patut dibeli Ibu Helen. Justifikasikan jawapan anda. Jadi kita akan tukarkan harga tablet ini kepada asas yang sama untuk membuat perbandingan. Kemudian kita akan ambil harga tablet yang paling murah. Harga bagi tablet P, harganya 20224 asas 5. Kita akan tukar kepada asas 10. Kita akan darabkan dengan asasnya. Jadi kita ambil 2, darab dengan asasnya 5. Dan 2 ini berada di tempat 4. Itu bermula dengan 10, ratus, ribu, puluh ribu. Ini 4. Dan tambah dengan 2 darab 5 kuasa 2. Kosong kita tak ambil, kita tinggalkan. Kemudian tambah 2 darab 5 kuasa 1. Tambah 4 darab 5 kuasa 0. Dan kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat 1314. Kemudian kita kira pula untuk tablet Q. 2722 asas 8. Kita ambil 2 darab 8 kuasa 3. Tambah 7 darab 8 kuasa 2. Tambah 2 darab 8 kuasa 1. Tambah 2 darab 8 kuasa 0. Dan kita tekan kalkulator, kita akan dapat 1490. Jadi tablet yang lebih murah di sini adalah P. Jadi jawapan kita, Ibu Helen akan memilih tablet P. Justifikasinya kerana lebih murah. Dari segi pemberian markah, langkah pengiraan untuk tablet P terdapat 1 markah, tablet Q 1 markah, kemudian kita membuat pilihan 1 markah dan justifikasi 1 lagi markah. Dan keseluruhan bagi pecahan soalan ini adalah 4 markah. Seterusnya terlihat soalan C1 Roman. Ibu Helen menggunakan kad kredit untuk membeli tablet. Dia menerima penyata kad kreditnya untuk bulan Januari dari Bank Mesra. Nyata tersebut menunjukkan Ibu Helen mempunyai jumlah terkini iaitu baki tertunggak RM5,500. Anggap bahawa dia tidak menggunakan kad kreditnya dalam bulan Februari. Jika dia hanya membuat bayaran minimum untuk bulan Januari dan tarikh penyata ialah 15 hari dari tarikh tempoh tanpa faedah, apakah baki yang ditunjukkan dalam penyata bulan Februari untuk Ibu Helen? Di mana di sini diberi kadar faedah tahunan Bank Mesra adalah sebanyak 18%. Dalam untuk menjawab soalan ini, kita lihat kata kunci yang ada di sini adalah bayaran minimum. Secara umumnya, bayaran minimum adalah sebanyak 5%. Ini di sini kita akan ambil 5%, terdarabkan dengan baki tunggakan iaitu RM5,500. Dan kita akan dapat RM275. Kemudian kita ambil RM5,500 tersebut, kita tolakkan dengan bayaran minimum tadi, RM275. Kita akan dapat baki adalah RM5,225. Kemudian kita akan ambil jumlah baki ini, kita darabkan dengan kadarnya. Itu 5,225 darab dengan 18%. Kemudian kita akan darab dengan, di sini diberi 15 hari daripada tarikh tempoh tanpa faedah. Jadi kita ambil 15 per dengan 365 hari. Dan kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat RM38.65 untuk kadar faedah. Kemudian untuk jawapan akhir kita akan ambil jumlah baki tadi 5225 tambah dengan faedah 3865 dan kita akan dapat 5263.65. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, nyatakan satu kebaikan penggunaan kad kredit. Kebaikan penggunaan kad kredit ada banyak, jadi kita boleh pilih salah satu. Antara kebaikan menggunakan kad kredit adalah tidak perlu membawa tunai. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan C1 Roman, kita mengira 5%. Di sini kita dapat 1 markah. Seterusnya kita dapatkan baki 1 markah di sini.
kemudian faedah, satu lagi markah, kemudian tertambah faedah dengan baki, satu markah dan jawapan akhir, satu lagi markah. Kemudian untuk soalan C, 2 Roman, kita menyatakan satu kebaikan kad kredit, kita akan dapat satu lagi markah. Dan keseluruhan bagi pecahan soalan ini adalah sebanyak 6 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan D. Ibu Helen meletakkan tablet yang dibelinya dalam sebuah kotak yang berdimensi 25x18x9 dan membungkusnya dengan kertas pembalut sebelum menghadiahkannya kepada Helen. Hitung luas minimum dalam sentimeter persegi kertas pembalut yang diperlukan oleh Ibu Helen untuk membungkus kotak tersebut. Di dalam soalan ini kita mengandaikan Ibu Helen membungkus kotak tersebut tanpa berlakunya tindanan kertas pembalut. Di sini kalau kita boleh lukis bentuk kotaknya seperti ini. Kita ada dimensi 25 kali 18, jadi 25 kali 18 kemudian kali dengan 9. Jadi kita akan dapatkan luas keseluruhan bagi bentuk kotak ini ataupun bentuk kuboid ini. Jadi di sini kita ada 6 permukaan. Kemudian dalam 6 permukaan itu kita ada 3 pasang permukaan. Jadi kita akan ambil untuk luas yang pertama di sini, iaitu 25 kali 18. Dan darab dengan 2 sebab tiap luas dulu ada sepasang. Tambah dengan 2 darab dengan 18 kali 9. Itu tapaknya atas dan bawah. Kemudian untuk bahagian tepi, 2 darab dengan 25 darab dengan 9. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita akan dapat 1674. Kemudian dari segi pemberian markah, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 2 markah bagi pecahan soalan ini. Dan secara keseluruhan, untuk soalan 17 kita akan dapat 15 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam perbincangan yang akan datang.